Okey, baiklah Cik, saya akan mulakan sesi wawancara kita pada malam ini. Okey. Assalamualaikum dan salam satu keluarga Malaysia. Kepada para hadirin yang saya hormati sekalian, salam sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fairuz Firdaus bin Abdul Rahim. Encik Fairuz merupakan guru pendidikan jasmani dan sains sukan di SMK Taman Melawati Kuala Lumpur dan juga alumni UPSI. Apa khabar Encik Fairuz? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Baiklah, Sihat. terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya selaku moderator Siti Nur Syazwani binti Majlan pada hari ini dalam segmen wawancara mengenai insan guru profesional. Ingin saya memperkenalkan panel yang pertama iaitu Cik Fatin Akila binti Azmir. Seterusnya Cik Nur Anis Syakira binti Abdul bin Jalal binti Jalal, dan panel ketiga Nurul Fazlina binti Muhammad Yusof, dan panel yang terakhir iaitu panel keempat Nur Izani binti Zahari. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa, bolehkah Encik Fairuz ceritakan latar belakang Encik serba sedikit kepada kami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Saya tanya, ada lecturer tak kami? Tak. Ya ada Encik. Ni antara Encik dan kami sahaja. Okey, Alhamdulillah. Okey, first sekali nama saya Muhammad Fairuz Firdaus bin Abdul Rahim. Okey, saya merupakan alumni C. Bermula pada tahun 2018, saya dah grad 2018. Sekarang saya mengajar di SMK Taman Melawati, Gombak Selangor. Baru sahaja, baru lebih kurang setahun, saya posting 2020. Saya berasal daripada Tanah Merah, Kelantan. Dan sekarang InsyaAllah saya ni final SEM, last SEM saya habiskan master saya dalam sains sukan. Itu saja. Okey, tanpa berlengahkan masa, saya berikan persoalan kepada panel pertama. Jika ada soalan ingin bertanya kepada Encik Fairuz, dipersilakan Cik Fatin Akila. Okay, Assalamualaikum. Dengar ke suara saya? Dengar Cik Fatin. Okay, Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Encik Muhammad Fairuz. Okay, bagi soalan saya yang pertama, boleh Encik kongsikan apa yang membuatkan Encik menjadi seorang guru? Okay, terima kasih soalan daripada Fatin Akila. Okay, first sebab saya nak jadi cikgu ni sebab first ada minat lah. Saya minat sejak daripada kecil lagi sebab kakak saya pun dah jadi cikgu. Titik tolak daripada itu, saya pun nak jadi cikgu. Yang kedua sebab saya rasa saya bila dalam kelas saya lebih suka penerangkan kepada rakan-rakan saya. So apabila rakan-rakan saya mudah faham apa yang mereka cakap, apa yang saya ajar, so satu bentuk kepuasan bagi saya bila dah mereka faham. So bersedikit daripada itu dia buatkan kita rasa lebih nak mengajar. Kita rasa nak mengajar. And then kita tengok, dulu ada satu kes masa saya darjah 6 saya tak suka sains. Saya tak suka sains sebab cikgu dulu garang. Tapi bila dia masuk darjah darjah 6, ada seorang cikgu baru. Apabila cikgu baru ni masuk, dia menggunakan kaedah-kaedah yang mudah kita faham. Itu sains. So di situlah saya minat untuk mengajar. Okay. Sorry tau, busy sikit. Okey, terima kasih Cik Fairuz untuk bagi soalan yang pertama. Okey, soalan saya yang kedua adalah apakah ciri kepribadian yang perlu ada seseorang guru untuk berjaya lah?
Okey, yang pertama ciri-ciri kepribadian yang perlu kita terapkan sebagai seorang guru yang pertama sekali ialah minat. Okey, tak lain tak bukan minat. Okey, kalau tak ada minat, kita tak ada usaha. Kalau kita dah sekadar aku nak jadi cikgu ni, aku just nak nak dapat apa lagi, nak dapat gaji, semata-mata kerja government. So itu salah satu tanggapan yang salah lah. Sebab kita bila kita mengajar, niat kita ikhlas nak bagi, nak belajar kita dapat ilmu. Sedikit pun jadilah. Apa sekali dah senang. Peminat kita tak tahu. Macam mana kita nak tahu budak. Yang kedua ialah sabar. Ni semua beberapa cikgu tahulah. Kita sekarang dah terdedah kepada media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook semua. So tak lari, kita tak mau lari. Kalau dulu kita tak ada benda-benda macam tu, tapi sekarang kita tak ada betul macam tu. Jadi saya sabar ni, maksud kita apa panggil, budak ni dia pelajar-pelajar ni dia dah advance. Dia dah tahu maklumat yang sensitif. Sebelum ni kita tak tahu. Sekarang kita dah tahu, contohnya isu pasal hotel. Jadi pelajar ni dia boleh makan. Tapi kenapa cikgu nak makan saya? Sedangkan dah ada pilihan. So budak-budak ni, pelajar-pelajar ni dari EQ ni kita. EQ ni kita bahkan dengan kita. Tambah-tambahan lagi, kalau parents ni, parents diorang ni ada yang macam peguam. Macam dekat sekolah saya ada golongan profesional, peguam pun ada, pensyarah ada. Jadi kita perlu bersabar dengan dia dan jangan apa ni, kita bukan ikut dengan emosi. Bila kita nak ajar ni, sebab kadang-kadang bila kita mengajar, ada setengah kes ni pelajar ni dia tak suka dengan kita mengajar. Ada yang suka argue, suka lawan cakap kita. Itu bagi saya normal. Cumanya kita tengok dulu, kenapa dia jadi macam tu. Dia menjadi macam tu bukan sebab dia tu saja. Apa sekali kita tahu, seperti saya dapat tahu dia ada masalah broken family. Mak ayah bercerai, adik-beradik berpisah. So banyak faktor-faktor yang dia jadi macam tu. Jadi dia bawa perangai macam tu dekat sekolah. Jadi dia suka memberontak. So sebagai seorang cikgu, yang pertama sekali adalah sabarlah. Yang ketiga, kita lebih kepada komitmen kita. Ramai yang tanya, okey cikgu ni tak lagi daripada cikgu ni pada awal. Yalah kita betul, kita balik kita start tapi kita 20 dan kita tempat kita orang bersama-sama kedua, tetapi kita ada kerja-kerja di sebalik tabir. Kita nak siap pelaporan, kita nak siapkan terutama sekali EAPH lah, rancangan pelajaran harian, kita nak siapkan laporan, nak seram dekat bilik dan ini yang semua berlaku di 2 bilik darjah. Kita balik awal tapi kita sambung balik kerja tu dekat rumah. So kadang-kadang sampai pukul 3 pagi kita nak siapkan laporan. Sebab kadang-kadang DPD ni dia suka laporan on the spot. So kita kena siapkan last minute lah. And then daripada komitmen, kita pasal komitmen juga, macam saya saya background sukan. Macam saya ni ada background sukan, tapi pihak sekolah dia nak saya ni dia nak saya jadi guru ICT. So terus saya cakap saya tak ada background ICT. So sebab kenapa tahu dia nampak saya ni boleh handle benda-benda macam ni, macam melibatkan Google Classroom, melibatkan Google Meet. So jadi dia dah cok dah, virus ni dah boleh ICT. So dia bagi terus saya dia bagi jawatan terus kepada ICT. So kita ada background sekarang. So nak kita harus berkomitmen kita sebagai fokus. Tapi yang penting sekali minat lah. Minat yang saya sebut tadi, minat, and then bila kita ada minat, kita sabar and do it, and then kita terus boleh bagi komitmen. Itu je. Okay, terima kasih Encik Fairuz atas respon yang saya sangat setujulah untuk ciri kepribadian tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator Cik Syazwani.
Okey, baiklah. Apa yang saya boleh simpulkan daripada persoalan Encik Fatin kepada Encik Fairuz berkenaan ciri kepribadian yang perlu ada untuk menjadi seorang guru yang berjaya ialah first kali kita kena minat terhadap pekerjaan kita. Contohnya kalau kita minat menjadi cikgu, kita kena ada minat. Kalau tak, kita susah nak mengajar pelajar-pelajar kita. Dan daripada minat itu, kita kena sabar sebab kita tahu setiap pelajar mempunyai masalah dan kerenah yang tersendiri. So kita perlu sabarlah sebab kita tahu latar belakang setiap pelajar macam mana dia boleh terima ke kita cara pengajaran kita kepada mereka. Dan apabila kita sabar, so kita akan berkomitmen terhadap tugasan yang diberikan kepada kita tidak kira di luar bidang kita sendiri. Baiklah, untuk persoalan yang seterusnya saya akan berikan kepada panel yang kedua, Cik Ani Syakira. Okey. Dengarkah suara saya? Dengan Cik Ani. Terima kasih Encik Siti Nur Syazwani. Okey. Untuk soalan saya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Ciri sebelum kita nak masuk ke bidang keguruan. Tadi semasa kita seorang guru ni sekali kita tengok betul-betul niat. Kita niat dekat sekolah lagi. Dekat sekolah lagi. Di sekolah lagi dia buka apa belajar. So apa dah lepas kita dapat result. Kita nak jadi apa sebenarnya? Kita fokus semangat kita kepada masyarakat. Bukan guru sahaja yang boleh menyumbangkan kepada masyarakat. Contohnya guru menyumbangkan ini perbuatan kepada masyarakat, engineer menyumbangkan ini, engineer dia kepada masyarakat. So kita tengok dia sekali niat kita. Bila kita dah ada niat, insyaAllah Allah memudahkan usaha kita. Yang kedua adalah karakter kita. Karakter kita sebelum nak jadi seorang guru. Kita cuba kita check. Saya tak boleh bagi tahu karakter Nurul Fazlina, karakter dia macam mana, Fatin Akilah karakter dia macam mana, Siti Nur Syazwani karakter dia macam mana. So masing-masing ada karakter masing-masing. Ada guru ni dia ada karakter dia pendiam, dia ada guru ni senang cerita dia ada introvert atau extrovert. Dia introvert ni pendiam, mungkin dia suka bergaul bersosial. Kalau extrovert ni dia suka bersosial. Macam saya lebih extrovert. Bersosial, maknanya bersosial ni kita mendekatkan diri pada otak kita. Jadi kita sendiri kalau dalam Islam kita mendekatkan diri pada diri ulama. Ataupun saya juga dekatkan diri kepada senior saya sebab dia punya ilmu tu lebih tinggi saya. And then yang ketiga adalah menghormati. Menghormati orang lain. Jadi kita nak menghormati orang lain ni, kalau kita nak orang kita kena menghormati orang lain. Kita tadi daripada parents kita lah. Yang kedua adalah guru kita. Sebab guru kita lah yang pada dasar daripada kejayaan kita. Berkat kita bergantung kepada berkat kejayaan kita. Yang keempat adalah mengenai kejujuran. Kejujuran. Saya nak kata apa? Sebenarnya dalam setiap aspek kita harus bersikap jujur. Jujur dalam berbagai aspek. Paling simple lah. Paling simple masa dekat sekolah dulu. Masa dekat sekolah dulu kan. Time exam. Time exam. Time exam. Kita ada cuba-cuba nak meniru rakan-rakan. Ada cuba nak tiru makan-makan semasa exam. Dari situ lah. Tipu dia isu kepercayaan. Kita tak tahu, mungkin aku ni lah, jujuran inilah jabatan kita ada masalah dapat. Ramai rakan-rakan saya, setengah lah, ramai setengah pada waktu sekolah kita tengok
dia suka meniru dia kepada kehidupan seterusnya. Okay, pada masa hadapan ni kita dah tengok dah kejadian dia macam mana kerja susah apa, okay, dia mudah melenting, mudah rasa stres. Jadi di situlah kita dapat tengok, kita perhatikan antara ketika ni kejujuran tu sangat penting. Okay, terima kasih. Itu je. Terima kasih Encik Fairuz atas jawapan yang telah diberikan. Terima kasih. Okey, baiklah, apa yang saya boleh simpulkan daripada apa yang Encik Fairuz cakapkan tadi berkenaan sifat kepribadian yang perlu ada sebelum kita memasuki bidang perguruan atau bidang pendidikan ini. First sekali kita perlu ada niat kita, macam mana kita nak sumbang bukan sahaja pada masyarakat, pada guru ataupun orang sekeliling kita. Yang kedua, karakter kita sendiri, macam Encik Fairuz cakap, setiap orang mempunyai karakteristik kita sendiri seperti extrovert atau introvert, dan juga kita perlulah juga memiliki sifat kejujuran, menghormati orang sekeliling kita. Okey, baiklah, tanpa berlengahkan masa, kita teruskan persoalan kita kepada panel yang seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Soalan daripada saya adalah apakah ciri atau sifat yang perlu disemai untuk menambahbaikkan kepribadian seorang guru? Okey, apakah ciri atau sifat yang saya perlu rasalah okey, saya rasakan perlu disemai menambah kepribadian seorang guru. Okey, bagi saya kita tengok macam saya dah bagi tahu sebut tadi yang soalan tadi, kejujuran, komitmen kita, niat kita, itu semua berbagai sifat-sifat yang perlu disemai. Sifat-sifat yang perlu disemai untuk menjadi seorang guru yang unggul. Ada satu lagi tambahan iaitu sifat ingin tahu, dan yang kedua sifat ingin belajar. Bila kita ada sifat ingin tahu, automatik kita akan ada sifat ingin belajar. Macam saya tu saya cakap, saya ada background sukan, tapi pihak habis sekolah dia bagi saya kerja yang melibatkan ICT di bidang perkomputeran. So bagi saya itu satu jawatan yang janggal lah bagi saya. Saya kena handle, saya kena handle YouTube Live, saya kena handle Google Meet, saya kena handle Google Classroom. Itu semua bidang-bidang bawah saya. Jadi tapi bila kita minat, kita akan ada rasa sifat ingin tahu. So saya tak belajar saya belajar juga daripada apa-apa senior, tapi kebanyakan saya belajar daripada YouTube. YouTube saya tengok memang pukul 7 pagi saya tambahin, dan pernah sekali saya tampang sampai maghrib. Sebab saya nak buat data, saya tekan data. Nak saya tekan data, kita tak tahu. Nak tahu, kita kena rujuk dekat YouTube. So dari segi situlah kita ada sifat ingin tahu. Dan berkaitan pula dengan komitmen kita. Kita kena sabarlah. Kita kena sabar. Memang betul-betul kena sabar. Buat semua, insyaAllah saya doakan jadi guru. Memang betul-betul kena sabar dengan kerenah-kerenah semua ni lah. Kerenah guru, kerenah rakan sekerja, kerenah belajar lagi. So kena sabar. Bila kita ada sifat ingin tahu, ingin belajar, insyaAllah kalau kita ikhlas, yang tepat kalau kita ikhlas, semuanya boleh. Allah mempermudahkan kita. Soalan kedua daripada saya, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Okay, ciri yang tidak patut ada pada seorang guru. Kita tengok sekarang, saya agak terkinalah, saya agak malu sedikit sebab kita tengok
isu di media sosial. Kebanyakan cikgu dia nak buat sesuatu konten ni, dia nak buat konten ni okey. Semuanya yang menjadi isu ni adalah konten yang macam mana. Contoh kita tengok konten cikgu apa bagi, kita tengok konten dekat TikTok, kita tengok cikgu-cikgu tu lebih pada menonjolkan diri, bukan konten yang melibatkan pembelajaran. Ada yang pembelajaran, tapi melibatkan konten pribadi. Dia buat konten macam ni, sehingga boleh menimbulkan ketidakpuasan ataupun ketidakselesaan bagi guru-guru lain lah. Okay. Sebab kita tengok yang paling kerap saya tengok dekat TikTok lah. Okay, cek konten negatif. Ada satu kes yang konten, kalau awak pernah tengok konten Omi tu, kan dia tahu Omi dia besar website tu kan. So dari segi situ kita dah tengok dari perspektif seorang terhadap seorang guru ni dah negatif. Tu apa pula kita dah terbalik dengan isu-isu yang melibatkan melibatkan pelajar-pelajar. Jadi kalau guru ni dia tambah pula dengan konten sedikit, sedikit sebanyak boleh mencemarkan nama baik guru lah. Okay. Tidak dinafikan ada juga konten-konten yang melibatkan yang baik, melibatkan isu pembelajaran. Dia bawa huraian pasal sejarah, ada yang bawa huraian pasal matematik. Itu salah. Yang kita nak fokus sekarang adalah dengan isu yang negatif melibatkan media sosial. Itu dia. Terima kasih Encik Fairuz atas respon. Saya serahkan kepada moderator. Okey, baiklah, apa yang Encik Fairuz sampaikan tadi banyak yang kita boleh ambil sebagai iktibar, input dan juga sebagai dorongan untuk kita yang akan bakal menjadi warga pendidik. Dan seterusnya, apa yang Encik Fairuz sampaikan berkaitan dengan perkara yang tidak patut ada pada seorang guru, ya, kita patut berfikir dulu sebelum kita membuat sesuatu perkara, sebelum kita post something dekat media sosial untuk tidak mencemarkan nama baik kita sebagai seorang warga pendidik. Okey, baiklah, tanpa berlengahkan masa lagi, kita teruskan lagi kepada panel kita yang terakhir, iaitu panel nombor 4, Cik Nur Izani, untuk menyampaikan persoalan kepada Encik Fairuz. Terima kasih moderator. Untuk soalan dari saya, apakah harapan Encik Fairuz terhadap kepribadian guru akan datang? Okey, harapan saya untuk cikgu-cikgu, kita ada guru yang akan datang, first sekali kita harus bersikap terbuka dengan orang sekeliling. Sebab ada guru-guru di sekolah saya yang baru masuk yang one off tu, ada yang panggil dia mesra dan ada setengah yang tak mesra. Maksud saya ialah dia masuk, dia buat kerja dia je. So kita yang cikgu-cikgu, bukan saya lah, cikgu-cikgu senior yang lain, dia nak bagi sesuatu pun susah. Dia nak bertemu sampah pun susah. Mesti kita kena bersosial dengan guru-guru sekali ni lah. Sebab kenapa? First sekali kalau ada apa-apa, kalau ada apa yang menyebabkan kekerasan, senang. Baru ni dia nak rujuk kepada yang lama. Jadi kalau jadi dah mula-mula kita dah masuk, kita dah buat kita dah buat kerja kita je, kita dah boleh kalau orang lain, kita sebab alternatif yang menyebabkan kita dengan cikgu sekeliling tu akan jadi lebih tekan lah. Yang kedua, sikap menerima. Bila kita dah masuk dekat sekolah ni, satu je kata dah masuk ni, istilah indah tanpa dari rupa. Apa maksud? Kita dah masuk sekolah ni, kita ada satu jawatan. Kita dah kena dah setakat nak selfie, nak masuk, bakal cikgu anak awak tak. Kita dah masuk sekolah ni, kita dah masuk, kita dah ambil satu yang berdoa. Kita kena menerima tugasan kita. Tak kisahlah lebih ke cikgu di sekeliling ke, cikgu di sekeliling bagi tugasan kita kena terima. Sebab
untuk 3 tahun ni, untuk 3 tahun ni, biasalah, okay, bila kita dah jadi cikgu, kita kena sabar. Okay, kita kena sabar sebab macam-macam kerja akan datang dekat kita. Okay, macam-macam kerja, macam-macam pelaporan datang dekat kita. Ni yang sekarang ni, yang TPM, dia dah, apa panggil TPM, dia dah buat, PT3 dah dimasukkan. Lagilah, okay, macam bagi cikgu untuk menilai pelajar. Bukan, kita dulu kita ada PNR, okay, PT3, tapi sekarang pun dah tak ada. Sekarang kita menilai berdasarkan PPD, berdasarkan darjah. Okay. Jadi dari situlah yang bertambah sedikit kerja kita. Walaupun banyak isunya, tapi nak tak nak kita sebagai orang bawah, kita harus menerima. Yang seterusnya kita kalau boleh bersedialah, bersedia dari segi mental. Mental dari segi apa? Emosi. Kita kena jaga emosi. Jangan cepat mengeluh. Memang betul, saya masuk sekolah, first time masuk sekolah, kita dah terima banyak sangat tugasan. Sampai kita tak boleh nak adapt dengan situasi sekolah. Dia bukan macam praktikal tau. Praktikal itu hanya sekadar 10% ataupun 5% sahaja. Tapi bila kita dah betul-betul jadi cikgu, kita dah tahu suasana dia macam mana. Kadang-kadang pada pelajar ni kadang-kadang dia baik dengan kita. Kadang-kadang ada juga pelajar tak baik dengan kita, so kita kena pandai tackle lah macam mana. Tapi apa yang saya nak katakan ialah, apa yang saya nak katakan ialah sabarlah, tu je lah saya kata, sabar je. Itu saja. Okay, terima kasih Encik Fairuz. Soalan terakhir daripada saya ialah apakah nasihat yang Encik Fairuz boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okey, apa nasihat saya kepada bakal insan guru profesional? So saya doakan semua awak boleh jadi guru yang cemerlang, profesional. First sekali sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Terus saja cakap teori dekat you, teori dekat you yang awak belajar selama ni mungkin tak sama dengan dekat sekolah. Ini bidang apa Saya tahu. Ekonomi rumah tangga. Apa dia? ERT, ekonomi rumah tangga. Guru RBT? Sama jurusan ekonomi rumah tangga, ERT. ERT. So kalau dekat sekolah dia RBT lah, Recommended Teknologi. Okey. Jadi kemungkinan apa yang cikgu ada dekat belajar dekat you, kemungkinan bila cikgu dah jadi cikgu tak akan mengajar RBT. Cikgu akan ambil option lain lah. Mengajar sains, mengajar bio. Macam saya sukan. Macam saya sukan. Belum masuk tu saya kena mengajar subjek biologi. Sebab kenapa? Pendamping ni dia pandai tanya dulu. Masa dekat sekolah rendah, masa sekolah menengah, awak absen tulis tak? Ambil biologi tak? Awak ambil kimia atau fizik ke? Dia akan tanya dulu. And then dia akan bicara dengan para pendamping. Boleh tak? Contohnya Syazwani ambil biologi. So Syazwani saya bagi awak biologi. Ambil je. Ada setengah rakan saya dia makan tau. Itu kau makan dulu. Tak boleh, saya tak boleh belajar biologi. Saya tak boleh. Tapi yang penting sekali, cikgu harus bersedia lah. Saya bukan nak menakut-nakutkan, tapi itulah realitinya sekarang. Sebab saya rasa tak jadi masalah kalau cikgu nak ajar subjek lain. Sebab kita pun sama je. Kita kat sekolah kita dah belajar semua subjek. Penting kita dah ada basic. Cumanya yang jadi persoalan sekarang, kaedah macam mana yang kita nak guna. And then satu lagi dari segi penyediaan RPS. Jadi situ sekarang tulis ke atau type? Type. RPS atau lesson plan tu masa praktikal. Type. Type. Okeylah type. Sekarang kita ada sesemua sekolah ada still lagi tulis. Ada sekolah ada type.
Dan sekolah saya sekarang dia dah online. So saya dah kena handlekan semua ayat RPH cikgu dekat sekolah ni semua. Kalau ada apa masalah, dia tahu rujuk saya. So kita dah tahu and kita boleh buat lah. Kalau kita dah tahu, kita tunggu, kita suruh dia orang tunggulah. Alah. Okay. And then yang seterusnya, okay, yang seterusnya jadilah diri cikgu masing-masing. Okay. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri bermaksud okay, jangan nak berlakon berlakon maksudnya dekat rumah character kita macam ni. Okay, dekat sekolah character kita macam ni. Kita jadi diri kita je, yang penting kita buat kerja kita. Okay, yang penting kita buat kerja kita. Bila kita dah buat kerja kita, tak habis sekolah, tak habis ni macam pengetua, fikir satu, fikir kau tu, kalau tak habis lah. Dia rasa dia puas hati. Sebab apa? Cikgu-cikgu sekarang kita dah ada markah prestasi tau. Kita tidak tahu kita akan dinilai. Okay, tidak tahu berapa prestasi kita. Kalau kita dapat 90% ke atas, bermaksud kita okey lah. Kalau kita dapat 80%, bila daripada 90%, mungkin ada sampiran kat situ. So, pandai-pandai cikgu. Sekali jadi diri cikgu sendiri. Kita tak kisah cikgu nak pakai, nak guna kaedah macam mana sekalipun, nak etika mesra alam sekalipun ataupun nak mendiagaran sekalipun, yang penting matlamat kita adalah kita nak capai objektif kita semasa kita nak mengajar. Okay, itu saja. Terima kasih Cik Fairuz kerana menjawab persoalan saya. Saya serahkan semula wawancara ini kepada moderator. Menjadi seorang guru, apa yang saya dapat lihat daripada persoalan daripada Cik Izani dan juga jawapan daripada Encik Fairuz tadi, menjadi seorang guru kita adalah satu tanggungjawab yang besar yang perlu kita pikul, sebab kita bukan saja ingin mendidik anak bangsa, tetapi kita juga perlu melihat diri kita sendiri, adakah kita menerima kekurangan kita untuk mengadaptasi dalam segala cabaran dan juga rintangan yang kita hadapi sewaktu di alam pekerjaan nanti. Selain itu, kita juga perlu bersikap terbuka dan bersiap sedia dari segi mental, fizikal untuk menerima apa pun cabaran untuk menjadi guru yang fizikal. Okey, baiklah, sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada kali ini, Encik Fairuz, ada apa-apa kata terakhir kepada kami sebagai seorang alumni UPSI dan juga guru dan yang boleh kami terapkan dan juga ambil sebagai iktibar? Okey, first sekali, sekarang dah sem berapa dah? Sem 8 Kami baru sem 5. Oh, sem 5. Okey, tak apa. Okey, so saya doakan, saya doakan awak semua buat yang terbaik. Okey, dekat you ni, kalau boleh jangan nak stres sangat. Saya bukan nak menentukan, saya nak bagi realiti sebenarnya. Tapi bila kita dah ada dekat uni, selagi kita boleh enjoy je lah. Just enjoy your final exam, just enjoy awak punya pembelajaran awak. Enjoy je. Sebab mungkin awak keluar nanti dari dulu mungkin berlainan sistem. Mungkin sekarang sistem dia macam ni. Tapi bila kita dah keluar, awak dah jadi cikgu nanti, dah ada cikgu, mungkin sistem dia lain. So apa yang boleh saya katakan adalah selamat maju jaya, and then belajar, sentiasa belajar, peka dengan isu-isu cikgu lah, sebab nanti bila dah jadi, sebelum jadi cikgu kita ada interview tau. Masa saya interview, first kali panel tu dia tanya saya apa tau, dia tanya saya pasal pendidikan kebangsaan tu apa dia. So saya baca. Kita nak jawab secara keseluruhan tak boleh, kita hanya bagi point-point sahaja. So itu apa panggil, ni saya nak bagi sikit lah masa tu lah. Panel tu akan tanya macam tu. Awak ada SEM 5, ada korang 3 SEM lagi. So akan ada setahun lebih lagi. So bagi saya enjoy je lah. Enjoy dah, tetapi enjoy dengan keadaan awak sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Itu saja.
Okey, baiklah, masa pun mencerubui kita. Saya sebagai moderator sesi wawancara ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fairuz dan semua panel-panel kerana sudi meluangkan masa dalam sesi wawancara ini serta merungkai segala persoalan yang diutarakan tadi. Okey, kita dapat lihat untuk menjadikan seorang insan guru profesional, kita pula perlulah mempunyai sifat yang bertanggungjawab, berkomitmen, sabar dan juga pelbagai lagi sifat kepribadian yang perlu ada dalam menjadi seorang warga pendidik yang berjaya dan juga menjadi guru insan profesional. Baiklah, tanpa kita berlengah masa, akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lagi kepada Encik Fairuz kerana sudi meluangkan masa pada malam ini dan juga terlibat dalam segmen wawancara ini. Okey, baiklah, sebelum kita mengakhirinya, marilah kita sama-sama bersesi fotografi sebagai kenang-kenangan di masa akan datang. First gambar kita formal dan second kita buat freestyle. Okay, semua dah ready? Formal dulu. 1, 2, 3. Okay dah. Okay, yang kedua freestyle. Bini love ke peace ke? Dah. Okay dah. Okay, baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Fairuz kerana sudi meluangkan masa bersama kami, panel-panel dan juga saya sebagai moderator. Kalau ada salah silap, kurang atau segala kekurangan semasa sesi wawancara ini, saya ingin memohon maaf dan segala kebaikan dan segala apa yang menjadikan kita sebagai guru dan segala input-input yang Encik Fairuz berikan kepada kami akan terapkan untuk menjadi kita menjadi lebih ke hadapan sebelum kita menjadi guru yang akan lebih berwawasan jika kami dapat menjadi seorang pendidik di masa akan datang. Okey, baiklah. Terima kasih Encik. Okay, terima kasih semua. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Terima kasih Encik. Okay, bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.